wazinu anfusakum qul antu zanu. Jadi macam mana kita nak buat muhasabah kan? Dalam buku ni dia cerita ada 5 cara. 5 cara lah, 5 cara. Sorry. F5. Sorry, kena cepat sikit. Review. Okey. Jadi dalam buku ni dia kata ada 5 cara untuk muhasabah diri kita kan. 5 jenis muhasabah. Yang pertama, masa sebelum tidur kita check sama ada kita lalai dengan Allah hari ni. Kan? Adakah kita buat apa yang Allah suruh atau tinggal apa yang Allah larang. Kan? Yang kedua, check aktiviti kita setiap hari, adakah kita buat tu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat pada diri kita. Walaupun aktiviti itu bukan dosa lah. Cuba check. Adakah aktiviti itu adalah satu benda yang prioriti lah. Adakah ia bermanfaat pada diri kita dan penting. Yang ketiga, check keikhlasan amalan ibadah kita. Adakah selama ni kita solat, kita puasa sunat kan, solat sunat rawatib, solat sunat nawafil, adakah ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Yang keempat kan, kita muhasabah waktu kita. Nombor 3, ikhlas tak amalan kita. Sorry tadi Bibah, laju sangat. Yang ketiga, yang keempat pula kan, kita check waktu kita. Sama ada pagi tu, contohnya macam pagi ni kan, apa yang aku buat kan? Adakah setiap jam macam ke 8 ke 9, adakah aku buat benda-benda yang bermanfaat lah, atau aku just membazir kan? Jadi rugi kan. Dan yang kelima yang buku ni cakap, ingat hisab yang terbesar kan. Cuba ingat al-mizan lah, ingat hari akhirat tu sendiri kan. Di mana masa hari akhirat tu Allah akan check setiap amalan kita lah. Dia tanpa salah silap lah. Dia accurate kan. Berapa banyak pahala kita buat, berapa banyak dosa kita buat kan. Jadi kita kena, dia reflection lah. Macam sebelum tidur kita cuba tengok ke akhirat nanti aku jadi macam mana. Macam tu lah. Jadi ada soalan tak sebelum nak proceed? Proceed dulu. Okay. Yang kedua, kaedah kedua, taubat dari segala dosa. Ni kita nak tilawah sikit kan. Cuba buka surah surah Tahrim, surah 66. Dia sekejap. Ambil Quran. Surah 66 ayat 6 sampai 8 lah, tak silap lagi. Surah ke-66. 6 sampai 8, ayat 6 sampai ayat 8 lah, surah 66 ayat 8. Siapa-siapa tolong baca kan? Ayat 8. Okay, macam panjang lah, korang baca. Akmal baca boleh Akmal? Silakan. 68. Ya, 68. Ya ayyuhallazina. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surah O you who believe, turn to God with sincere repentance, in the hope that your Lord will remove from you your ills and admit you to gardens beneath which rivers flow. The day that God will not permit to be humiliated the prophet and those who believe with him. Their light will run forward before them and by their right hands, while they say, Our Lord, perfect our light for us and grant us forgiveness, for you have power over all things. Jazakillah kepada Kak Nizam. Jadi nak fokus pada yang part first lah, ayat 8 lah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya, iaitu taubat nasuha.
Kan jadi macam sebelum ni sisters kita cakap yang macam mana taubat nasuha tu dia sesal lah apa yang dia buat kan. Dia sesal macam sebelum tidur dia sesal, dia taubat, dia sesal lah apa buat and dia tak mau buat lagi lah. Tak mau ulang balik kan apa dosa yang dia buat kan. Jadi ni taubatan nasuha. Syarat-syarat taubat nasuha ialah taubat jujur dan serius yang menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya dan melindungi pelakunya dari dosa-dosa sebelumnya kan. Jadi definisi taubat nasuha, syarat-syarat taubat nasuha. Jadi kenapa kita perlu taubat kan? Contohnya macam setengah orang kata tunggu lah nanti bila kita kumpul lah dosa banyak-banyak kan. Nanti bila tua kita baru taubat kan, lagi efisien kan. Tapi kalau tengok statistik banyak je kan yang mati muda kan, yang mati accident, yang mati even mati penyakit, mati even masa tengah tidur pun boleh mati kan. Jadi macam kat buku ni cakap hakikat dosa tu sendiri dia emphasize pada hakikat dosa tu. Cakap dosa ni bukan just macam buat benda jahat, contoh macam membunuh semua tu kan. Even dia cakap macam dosa-dosa kecil lah dia fokus. Macam contohnya lalai solat di awal waktu, lalai solat jemaah. Jadi macam apa lagi? Tidak melakukan amal makruf nahi munkar kan. Dan dosa-dosa seperti dengki, sombong, bangga diri. Jadi benda-benda dosa-dosa kecil tu dia ambil kira kan. Kita kena ambil kira lah dalam untuk melakukan taubat kepada Allah SWT kan. Even masa sesi muhasabah tu kita kena consider benda-benda kecil kan. And kita kena cuba rasa dosa kecil tu macam dosa-dosa besar. Kan sebab kalau kita himpun dosa-dosa kecil tu dia akan jadi macam dia akan jadi dosa besar kan. Kalau secara logik ni kan. Even kadang-kadang macam setengah orang dia macam kalau kita tengok dia macam selalu buat macam dosa tapi dia tak mau taubat kan. Kadang-kadang Allah boleh turunkan hukuman dia kat dunia kan. Contohnya macam dia bagi penyakit kan, dia bagi musibah atau kemalangan, even tak mati kan, dia bagi kemalangan ataupun kita patah kaki kan. Macam hukuman tu boleh datang direct terus kan kat dunia. Jadi bila kita fikir hukuman macam tu dia akan terus terasa walaupun macam kalau hukuman dekat akhirat kita rasa macam ni lambat lagi kan. Tapi kat dunia pun hukuman boleh datang kan. Jadi ni kaedah kedua taubat dari segala dosa. Macam tadi first muhasabah kan, macam sebelum tidur muhasabah. Kalau boleh istighfar lah banyak-banyak kan. Istighfar banyak sebelum tidur. Jadi kaedah ketiga mencari ilmu dan memperluaskan wawasan. Jadi caranya banyak boleh baca lah sekolah tabiah. Jadi macam buku tu membahaskan kita cuba untuk mencari ilmu lah kan. Macam kat UBC ni macam-macam majlis ilmu yang ada. Contohnya macam yang telah diprovidekan oleh MSA UBC. Macam ada halaqah mingguan tu IAW tu, macam conference. Dia cuba nak hadiri, cuba nak create bi'ah solihah tu kan. Bila create bi'ah solihah tu kan, dia akan cuba untuk mempengaruhi kita punya karakter lah, our personal development lah kan. Bi'ah solihah, a good environment. Yes, a good environment. And jadi contohnya macam bila kita datang majlis-majlis ilmu ni kan, selalunya ada scholar kan. Scholar akan cerita, dia akan cerita macam-macam lah. Contoh macam in term of solat, in term of akhirat. And dia macam beri reminder kepada kita, memberi tazkirah kepada kita supaya kita selalu di-remind lah, selalu diingatkan akan kehidupan kita ni kan. Selalu diingatkan kita pada hari akhirat, pada syurga neraka. And bukan just ilmu agama je, macam ilmu psikologi, ilmu sosiologi kan. Dia macam kita cuba nak mendalami ilmu-ilmu tu lah kan. Sebab apa? Ilmu-ilmu ni yang akan bantu kita dalam tarbiyah zatiah kan. Contohnya macam bila kita belajar ilmu sosiologi, hubungan sesama manusia kan. Macam mana ilmu tu akan bantu kita untuk jaga hubungan kita secara live dengan kawan-kawan kita, dengan profesor kita. Bila belajar ilmu-ilmu tu kita dapat apply dalam kehidupan kita kan. Lepas tu dia ada senaraikan ni senarai dia mengkaji ilmu ilmiah, membaca buku. Yang penting macam buku mengunjungi ulama, pemikir semua tu. Jadi sebelum nak proceed ada soalan tak? Sebab lepas ni nak pas kat saya dulu. Boleh tak jelaskan apa yang dimaksudkan dengan memperluas wawasan? Memperluaskan wawasan ni
Vision. Ya, vision. Sebab ini dekat Camp Sunnah itu, kita ada satu sesi lah, sesi lecture pasal leadership lah. Yang telah diterangkan oleh Syekh Muhammad Jaafar. Syekh Jaafar dia cakap, kita ni kalau nak do a great thing, we need to have a vision. And vision tu macam besar. Contohnya macam, okay, aku katalah sekarang umur 21 kan. Okay, umur 40 tahun aku nak conquer Malaysia. Katalah aku nak conquer Malaysia. Jadi tu vision yang besar. Vision yang kecil, apa yang kita nak buat? Contohnya macam, aku nak masuk politik, kena belajar, kena jadi ahli parlimen kan. Macam tu kena ada step-step dia. Jadi memperluaskan wawasan ni, maksudnya wawasan kita kena lebih besar. Bukan just wawasan, okay, aku nak duduk UC ni dapat degree. Jadi macam tu wawasan yang kecil lah kan. Contohnya kan, kalau wawasan kita kat UC ni, okay, aku nak cuba create bi'ah solihah, bi'ah good environment kan. Jadi macam mana nak create good environment ni? Kita kena ta'aruf dengan kawan-kawan dulu kan, kena ajak dia orang datang musyawarah semua tu kan. Clear tak? Ya, ada lain soalan ni? Brothers? Tak ada. Okay, saya passing kepada Sarah lah, Syekh kita hari ni. Dekat Bismillahirrahmanirrahim. ada macam bakul merah. Kunyit? Kunyit dekat botol-botol rempah. Okey, dari tadi yang saudara kita Haris dah cakap pasal vision. Vision, kalau nak vision ni kita kena make it big. Kalau macam biggest vision, dia macam boleh last for more than lifetime. Macam contohnya pembukaan kota Constantinople, itu vision yang dikonsider pada zaman Rasulullah lagi. Dan bertahan selama berapa ratus tahun, dan akhirnya generasi Salihuddin Al-Ayyub yang buka kota tu. Bukan, Muhammad Al-Fatih. Yang jenis Salihuddin Al-Ayyub dia buka Jerusalem. Itu dua-dua tu vision yang dah ada daripada zaman Rasulullah lagi. Tapi apa yang fuel vision ni sampai dia boleh stay jadi legacy, yang generation to generation boleh lagi rasai lagi vision ni dan boleh continue. Orang lain pun sanggup ambil vision ni. Punyalah besarnya wawasan ni. Jadi sekarang inilah benda yang fuel vision ni, amal-amal iman. Tadi nak tengok tu. Tak tengok slide. Okey, jadi yang first untuk iman ni, dari kita start dari basic lah. Benda-benda yang wajib dulu. Benda wajib, solat sunat 5 waktu yang rukun Islam. Solat sunat 5 waktu, itu kita kena jaga dulu lah. Solat tu, dalam solat pun kita banyak benda kena jaga. Takbiratul ihram kita, tamakninah kita, itu pun perlu dijaga lah. Macam Rasulullah banyak tegur sahabat-sahabat mengenai orang-orang yang mencuri dalam solat, yang membuat rukun-rukun solat yang tidak sempurna. Okay, satu lagi benda yang dititik beratkan, puasa Ramadan ni. Puasa Ramadan bukan setakat lapar dan dahaga. Dia juga kita kena completekan dengan meninggalkan perkara-perkara yang boleh merendahkan tahap iman kita. Dan pasal waktu Ramadan ni, Ramadan merupakan satu waktu yang istimewa. Dan waktu ni kita cuba buat perkara yang menaikkan iman kita instead of benda yang akan menurunkan iman kita. Kita boleh tahu sama ada kalau before we do something, benda tu akan naikkan status iman kita atau benda tu akan turunkan iman kita. Macam kalau zaman Rasulullah, banyaklah ibadah-ibadah yang disuggestkan waktu boleh buat waktu zaman ni, waktu macam ni. Okey, lepas kita dah cuba perfectkan kita punya fardu ain ni, fardu-fardu, benda-benda fardu ni, kita boleh buat ibadah-ibadah lain. Ibadah sunnah ni kita tambahkan ibadah sunat ni. Dan yang terbaik sekali, kita jadikan seluruh hidup kita sunnah. Kalau kita dapat jadikan setiap perkara dalam hidup kita perkara sunnah, dan ini yang terbaik lah, pasal obviously benda ni akan meningkat. Dan setiap ibadah sunnah tu dia ada level dia. Macam kedudukan setiap ibadah tu lain tau di sisi Allah. Jadi macam ada ibadah yang lebih disukai, ada ibadah yang disukai juga, tapi macam ada yang lebih favourite lah. Jadi kat sini lah macam kita boleh start daripada apa yang mudah dulu. Lepas tu kita macam as we go along, kita buat ibadah yang lebih disukai.
Dan satu lagi benda tu yang penting, zikrullah, remembrance of Allah. Ini antara faktor yang sangat penting lah dalam segala kehidupan kita. Macam benda ni benda yang fuel kita punya intention. Macam for every time kita buat satu benda, kita macam kata bismillah. The word bismillah ni dia ada satu power, kerana bila kita kata bismillah, kita bawa otak kita macam kita punya fikiran ingat kepada Allah. Dan waktu ni kita akan mula judge kita punya tu. Kita akan cuba nilai apa yang kita nak cuba buat. Itu macam kuasa bismillah lah. Macam bila kita letakkan sesuatu tu keputusan ni kepada Allah. Macam bila kita kata bismillah, kita letak kuasa pada diri kita, tapi keputusan kita tinggalkan kepada Allah. Waktu macam ni, benda-benda macam ni yang akan menjadikan kita berusaha sedaya upaya. Pasal time tu kita dah tak kisah sangat pasal result. Result penting, tapi bukan main concern kita. Concern kita ialah kita punya effort tu. Pasal effort tu hak kita, dan keputusan tu itu hak Allah. Yang kalau kita buat baik, kita berusaha sungguh, itu adalah hak kita untuk Allah bagi keputusan yang baik kepada kita, sama ada di dunia atau di akhirat. Allah akan bagi ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita usaha. Yang satu lagi zikrullah ni, zikir ni juga dia, kalau kita fikir zikir untuk nafs ni, zikir untuk diri sendiri, selalunya waktu untuk zatian ni lebih kepada diri sendiri kan. Kita paling senang ingat Allah waktu kita bersendiri lah. Memang dalam kumpulan kita akan ingat juga Allah, tapi lain ingat Allah waktu seorang-seorang dengan ingat Allah waktu ramai kawan. Macam sahabat sendiri pun cakap, adakah aku seorang yang munafik? Pasal bila jauh daripada Rasulullah, iman dia turun. Tapi kita tengoklah benda ni berlaku, yang sahabat-sahabat terasa macam ni waktu tu dia orang bukan di samping Rasulullah. Dia orang terasa benda ni waktu dia orang bersendiri. Dan macam mana itu, maksudnya dia orang ingat pada Allah tau. Dan Allah sendiri dia kata, hati-hati orang beriman ni bila dia teringat pada Allah, dia bergetar. Dia bergetar dan iman dia bertambah. Dia hakikat bahawa mereka ingat bahawa iman dia orang tengah turun. Inilah yang kemanisan iman tu. Mommy said after the date, after the school. Do you need coconut milk? Okay, dan banyak lagi lah zikir-zikir ni, pasal ini antara topik yang paling besar dalam buku ni, yang berkaitan zikrullah ni. Zikrullah memang satu topik yang sangat besar. Jadi dari cerita lah macam-macam suggested zikir. Lepas tu dari cerita juga pasal waktu-waktu dan tempat-tempat yang dimuliakan taraf dia. Macam orang nak ingat Allah, pergi ke Masjidil Haram, memang ingat pada Allah. Betul, benda ni memang betul. Dan daripada pengalaman orang-orang terdekat juga, macam parents pun kata bila pergi ke Tanah Suci ni, rasa tak nak berhenti beribadah. Memang seronoknya beribadah ni. Environment memang membantu kita beribadah. Dan kita ingat kan, majlis-majlis ilmu juga merupakan tempat yang mulia. Waktu kita kat majlis ilmu, iman kita tinggi. Sebab majlis tu dimuliakan dengan ilmu dan kehadiran malaikat waktu tu. Majlis ilmu yang macam Ustaz ni ke majlis ilmu like classes, lectures? Majlis ilmu can be anything. So even lectures pun iman kita. Even lecture. That's why kalau kita kena always purify intention lah waktu kita nak lecture tu. Every ilmu can be a beneficial ilmu. Even ilmunya haram. Ilmunya haram tu kita boleh aplikasikan untuk mencegah. Pasal kita tak boleh cegah benda kita tak tahu. Dan kalau ada benda-benda yang kita boleh avoid daripada learning. Memang ada benda yang kita perlu avoid learning, dan ada benda yang kena ada orang, at least kena ada wakil yang learn benda tu. Dan tak semua orang perlu tahu. Contohnya keadaan dalam satu tempat maksiat. Kita kena tahu apa keadaan dalam tempat tu, tapi tak perlu semua orang pergi. Kena ada pihak berkuasa yang pergi siasat tempat tu. Itulah maksudnya, macam kita tak perlu semua orang pergi. Ada ilmu yang tak perlu belajar. Ilmu tak perlu belajar macam sihir lah. Sihir Magician, magic. Black magic. Black magic. Dan ingatlah, ibadah ni perlu diseimbangkan dengan kehidupan seharian kita. Dan yang seterusnya kita pergi ke
aspek moral ataupun akhlak. Ibnu Qayyim rahimullah ada berkata, agama itu akhlak. Barang siapa meningkatkan akhlak anda, berarti ia meningkatkan agama anda. Dan benda ni sangat ditunjukkanlah oleh macam mana Rasulullah, Allah bina dia punya karakter seorang rasul ni, leader. Macam mana Allah bina karakter Rasulullah. Kita tahu kan, Rasulullah dia start dia memang tarbiyah diri dia sendiri. Kalau kita tahu kan Rasulullah selalu bersendiri dekat Gua Hira tau. Dia belajar ilmu dia cuba dekatkan diri dengan pencipta. Dan Rasulullah ni memang seorang yang daripada muda lagi memang diketahui oleh masyarakat dekat dalam Mekah tu sebagai seorang yang berpekerti tinggi. Memang kalau sedangkan selepas dia diterima wahyu, dia sebarkan Islam, even Abu Jahal sendiri masih mengakui, kata orang paling dipercayai dekat Mekah tu Rasulullah. Kalau macam ada apa-apa hal, walaupun dia orang bermusuhan, berperang pun, dia orang akan percaya cakap Rasulullah. Tapi dia orang tak akui ni je lah tauhid punya mesej. Dan sebagai seorang Muslim,